عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya dan pertolongannya kita dapat untuk sekali lagi menyambung bacaan kitab kita At-Tadhkirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi berhubung dengan soal kematian dan urusan-urusan al-umur al-akhirah dan juga perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Kita sampai kepada bab yang berikutnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dia membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ni berhubung dengan satu soalan yang diajukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Gelaran dia Abu Hurairah, kunyah. Gelaran kunyah ni kita dah sebut banyak kali lah, merupakan budaya di kalangan orang Arab. Jadi kalau satu orang tak letak Abu depan nama dia pun taklah menjadi satu kesalahan, kerana dia lebih kepada budaya, culture. Arab ni memang ada gelaran Abu di hadapan nama mereka, merujuk kepada selalunya anak yang pertama lah. Hatta Nabi SAW juga digelar Abul Qasim. Jadi ini suatu perkara yang diperselisihi di kalangan para ulama. Macam saya kata tadi, ada yang kata ni budaya, ada yang kata ni siapa yang buat ikut Nabi dapat sunnah dan sebagainya. Tapi orang Melayu ni dia tak biasalah penggunaan Abu ni kan. Tapi Abu Hurairah ni bukan Hurairah tu anak dia, tapi gelaran dia. Gelaran dia. Dia kata, soalan ni dia tanya, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling berbahagia? As'ad. Tuan-tuan bisa dengar perkataan sa'adah, ataupun orang Melayu ada nama Sa'ad. Sa'ad ataupun sa'adah maksudnya kegembiraan, bahagia. Jadi kalau dia sebut perkataan as'ad, artinya sangat bahagia. Macam tuan-tuan sebut akbar, kabir besar, akbar sangat besar, maha besar. Dia panggil dalam bahasa Arabnya isim tafdil, maksudnya sesuatu yang bersangatan lah, kan? Apa lagi kita boleh bawa contoh? Afdal, orang Melayu guna afdal.
Afdal menunjukkan sesuatu yang sangat baiklah. Amalan ni afdal. Amalan ni afdal. Lawannya fadil. Amalan ni sangat baik, sangat bagus. Kita kata afdal. Akbar, afdal, akthar. Okay. Yang ni as'ad. Yang sangat bahagia. Man. Dia tanya Nabi, man? Siapa Rasulullah? Manusia yang paling beruntung, yang paling berbahagia pada hari kiamat nanti, dalam konteks syafa'ah, dalam konteks merujuk kepada syafaat Nabi. Jadi tuan-tuan dah lalui perbahasan berhubung dengan syafaat, pertolongan. Banyak grup yang Nabi tolong. Dalam bahasa kita syafaat ni kabel lah, maknanya membantu ataupun recommend, kan? Menolong dalam keadaan kita tak layak. Kita tak layak, mungkin kerana kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita. Nabi mengangkat dan menyelamatkan kita dengan syafaat dia. Jadi Abu Hurairah tanya, dalam banyak-banyak orang yang mendapat syafaat tu, siapa yang paling beruntung? Atau siapa yang paling berbahagia? Kata Nabi SAW. Sebelum Nabi jawab soalan tu, Nabi puji Abu Hurairah. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam kita sangat menekankan soal budaya bertanya. Prinsip kepada agama ni, dalam hidup ini, kita kena ajar diri kita dan keluarga kita untuk bertanya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dia ajar. Sebab itu kalau kita tengok, salah satu daripada tuntutan ataupun sifat kepada agama itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang juga selalu kita baca, dah jadi satu syiar, satu slogan kita. Syifa'ul 'ai su'al. Penawar, syifa, penyembuh, pengubat kepada kebodohan, kejahilan itu dengan bertanya. Sebab itu kita tak boleh bunuh sifat bertanya. Tuan-tuan berhak bertanya. Ini negara demokrasi. Setiap orang berhak menyuarakan pendapat. Hatta dalam agama kita, tak ada yang dikatakan sebagai taat membabi buta. Imam yang menjadi salat juga boleh ditegur. Hatta imam, walaupun Nabi SAW menyatakan, innama ju'ila imam liyu'tamma bih, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Dijadikan imam لِيُؤْتَمَّ بِهِ, untuk kamu ikut. Apabila dia bertakbir, barulah kamu bertakbir. Tetapi apabila imam silap atau imam salah, makmum mesti wajib tegur. Dan makmum tak boleh ikut. Kalau kita tahu kata tu imam silap, umpamanya tambah rakaat, dia bangun, kita tahu dia silap, kita sedar dia silap, masalah kita ni, masalah kita pun tak sedar, kita pun tak ketahuan. Tu imam tambah tadi, tak, aku pun tak tahu, betul ikut kan? Takkan dia boleh jadi imam kalau silap. Pasal kita pun memang harap betul kat tu imam, kan? Ada siapa cerita tahu? Tak apa, kalau cerita tak baca hadis lah. Okey, balik. So kita tegur, kita soal. Hatta Nabi pun disoal. Tidak ada orang yang selamat, hatta Nabi disoal. Hadis Dzul Yadain, Nabi sembahyang asar 2 rakaat. Nabi sembahyang asar 2 rakaat. Sahabat Dzul Yadain, gelaran dia orang yang mempunyai tangan yang panjang. Tangan dia panjang, orang gelak dia si tangan panjang. Aqasartas salah. Dia tanya Nabi, aqasartas salah, semayang ni dah jadi pendek ke? Dia tanya Nabi, dia persoal Nabi. Nabi tak kata pula hang siapa,
Ada pula nak tanya aku. Mayang sudahlah. Aku Nabi ke hang Nabi? Tak timbul budaya itu. Sebab itu Nabi mengajar sahabat untuk bertanya. Sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tidak pernah dibunuh oleh Nabi daripada dijawab. Apatah lagi kalau soalan itu datang daripada Badui. Badui saja kadang-kadang soalan bodoh. Pasal itu kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok di Masjid Nabawi, kalau tuan-tuan pergi di Masjid Nabawi, dia banyak soalan orang tanya dekat masyayikh ni. Tuan-tuan pergi Masjid Nabi kan, macam lah ni majlis-majlis ilmu lepas maghrib tu kan, duduk. Dia kata dia akan saya ada baca soalan lah, majlis fatwa. Dia akan syekh-syekh akan jawab lah, masyayikh akan jawab. Sa'ala sa'ilun buhlulun. Syekh kata, sa'ala sa'ilun buhlulun. Telah bertanya sang penanya yang bahlul. Buhlulun, bahlul. Pasal soalan tu soalan bahlul. Buhlulun. Tapi dia jawab juga lah kan. Manusia tak sama kadar akal dia. Orang yang intelek mungkin dia tanya lain. Pasal itu bila kita berceramah, tuan-tuan, bukan semua orang di hadapan kita pada kadar akal yang sama. Pasal itu Nabi SAW meraihkan. Tapi saya ingat tuan-tuan semua boleh faham kot kalau orang baca Quran, baca hadis kan. Pasal ada orang downgrade manusia. Dia kata kalau kita baca hadis tak faham. Faham lah kan. Quran turun untuk manusia faham. Kalau agama turun, orang tak boleh faham untuk siapa agama. Kalau Al-Quran dan hadis itu tak boleh dipahami oleh manusia, untuk siapa diturunkan agama? Itu soalan yang patut kita jawab. Kalau ada orang tak boleh faham agama, tak boleh faham Al-Quran, tak boleh faham hadis, kita akan tanya, untuk siapa diturunkan agama? Pasal ada orang tak boleh faham. Hatta Badui boleh faham. Badui ni kita boleh faham level manusia yang paling teruk, yang paling dangkal pemikiran dia. Sebab tu ada sahabat saya naik satu teksi Badui. Tak tahulah betul tak betul Badui. Cerita yang saya ceritakan tuan-tuan. Dia tak tahu kata Palestin dijajah oleh Israel. Badui zaman law kan. Badui padang pasir, nomad. Nabi jawab soalan dia. Lepas itu dalam Quran dia kempen supaya kita tanya. Sahabat rajin tanya. Antara sahabat yang rajin tanya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia masuk Islam dalam peristiwa perang Khaybar. Lewatlah. Khaybar ni dah hujung-hujung umur Nabi, hujung-hujung perjuangan Nabi. Tapi dia tuan-tuan banyak hadis dia. Sebab salah satu daripada sifat dia rajin bertanya. Nampak? Nabi kata dekat dia, Nabi sebut sebelum Nabi jawab, Nabi kata, laqad zanantu ya Aba Hurairah, aku telah rasa benda ni. Nabi kata laqad zanantu, aku telah rasa, aku telah sangka, aku duk berasa dah. Apa dia yang Nabi rasa tu, yang Nabi duduk boleh tahu tu. Nabi kata, alla yas'aluni an hadzal hadis. Soalan ni tak ada orang lain akan tanya. Soalan tentang siapa yang paling beruntung, siapa yang paling berbahagia pada hari kiamat nanti, tak ada orang yang akan tanya. Tak ada orang yang akan pertama, awal, yang akan soal, mari tanya aku, mari korek benda ni, mari nak tahu benda ni, melainkan daripada engkau. Aku duk rasa dah Abu Hurairah akan tanya benda ni. Pasal Nabi boleh nampak kesungguhan, Nabi boleh nampak hirs ni dia panggil semangat. Hirs ni dia panggil semangat, kesungguhan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i di dalam syair dia yang masyhur, dia kata antara syarat untuk mendapatkan ilmu, salah satu perkara yang mesti ada pada manusia ni, hirs. Kita boleh translate juga hirs ni tamak.
tamak. Maknanya dia bersungguh. Dia bersungguh. Dia nak benda tu, kan? Okey. Macam tuan-tuan ni hirs. Ada kelas datang. Menulis, dengar. Kan? Beli kitab. Rojok. Lepas tu ada orang baca, tanya pula hadis mana. Itu dia panggil hirs. Semangat nak tahu, nak kaji. Lepas tu amal lah, kan? Okey. Nabi puji dia. Nabi puji dia. Min hirsika 'alal hadis. Kerana semangat engkau, kesungguhan engkau di dalam apa? Mengumpul ataupun dalam meriwayatkan hadis ni. Abu Hurairah ni memang semangat. Sebab itu dia terkenal sebagai ahli suffah, orang yang pergi duduk di masjid. Dan dia ni memang pada awal dia masuk Islam miskin. Pasal itu tuan-tuan baca hadis dia antara orang yang kerap lapar. Masyhur cerita dia minum susu dengan Nabi. Kan? Selalu kita kan cerita dia lapar, dia pergi rumah Nabi, ada orang sedekah bagi susu, hadiah susu. Lepas tu Nabi dia kata ini rezeki aku lah. Lepas tu Nabi suruh pergi panggil, panjanglah cerita. Tapi Nabak kata dia ni jenis orang yang tak ada duit, miskin. Sepenuh hidup dia menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni memang habis duit. Duit ni tuan-tuan, duit ni dia akan habis. Sebab itu kita boleh lihat nilai diri kita. Ada orang tuan-tuan, dia habiskan duit pada hobi dia. Tak salah lah. Orang yang minat kereta, dia akan habiskan duit dia, dia tak kisah, dia tak sayang. Ini menentukan keadaan kita. Orang yang dia minat kereta, dia akan beli barang kereta. Sport rim ke, tayar, benda elok. Dia tak sayang. Kita dengar, mahal ni. Orang perempuan, dia minat apa? Dia minat barang emas. Berapa ribu ni? Dia kata 5,000. Sayang no. Bagi dia, dia tak sayang. Pasal dia minat. Dia seronok. Penuntut ilmu tidak ada kenikmatan selain daripada buku, kitab. Pasal itu orang kata berapa ada buku baru yang dia beli, baca tak tentu lagi, tak apa. Kadang habis duit dengan beli buku. Sebab apa? Kerana itu kenikmatan untuk dia, kepuasan untuk dia, kepuasan yang baguslah. Jadi kita kadang-kadang kita kena soal juga, duit kita, harta kita ni kita habiskan untuk apa? Kepuasan apa? Macam ada orang minat, kan, macam-macam, kumpul toys, kereta ke, barang mainan ke, dia habiskan duit, dia tak sayang. Sebab tu orang yang dia tak minat ilmu, dia sayanglah duit nak beli buku. Berapa kitab tu? RM15. Ish. Photostat boleh? Photostat berapa? Photostat RM7.5, dia setengah harga photostat. Photostat dah ha? Depa kata dok masjid nak beli bagi. Kita tunggu hak masjid lah, hak wakaf. Tapi dia keluar, dia boleh pergi minum kopi RM15 je. Minum sekali cawan habis. Pasal apa? Nikmat. Beruntunglah orang yang habiskan duit dia di atas jalan yang benar. Bukanlah salah, tapi rugilah kan. Okay. Dia kata apa tuan-tuan? Nabi jawab. Nabi kata as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan pertolonganku, syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan benar, min qalbih, daripada hati dia. Ini orang yang paling berbahagia. Banyak di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Pertama tuan-tuan, di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita selalu sebut, selagi mana seseorang itu beriman
bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Artinya dia mempunyai akidah yang benar kepada Allah. Betapa besar pun dosa yang dia lakukan, di sisi Allah dia berhak untuk mendapat rahmat dan dia berhak untuk mendapat syafaat. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah bukan kelompok yang mengkafirkan orang. Sebab itu orang yang melakukan dosa besar, di sisi ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah muslim, mukmin. Mereka orang beriman, muslim. Cuma iman mereka lemah. Ahli sunnah ni iman dia tak sama. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Dan orang yang kuat, tuan-tuan kena ingat, orang yang kuat imannya tidak senantiasa mesti kuat sepanjang masa. Dan orang yang lemah imannya tidak semestinya senantiasa lemah. So ini menjawab perwatakan manusia yang berbeza. Dia kata hari tu aku nampak dia ni bagus sangat, yang hari ni pelik. Iman turun naik. Al-imanu yazid wa yanqus. Pasal itu Nabi kata al-mu'min qawi khairun wa ahab ila Allah minal mu'minin ad-da'if. Orang yang imannya kuat, qawi, walaupun sebahagian orang dia lebih merujuk pada hadis ni sifat fizikal, tapi hadis ni dia merujuk kepada iman. Al-mu'min qawi, orang yang imannya kuat. Kuat artinya ada yang dhaif, lemah. Sebab itu tuan-tuan, tidak semestinya iman tuan-tuan pada malam ini akan sama dengan iman tuan-tuan pada esoknya. Maka ahli sunnah bukan kelompok yang mengeluarkan orang daripada Islam sewenang-wenangnya. Itu bukan ahli sunnah. Sebab itu ahli sunnah dia deal dengan orang maksiat ni, dia tak benci. Ni tuan-tuan kena ingat elok-elok. Kita tidak benci batang tubuh orang, kita benci perbuatan dia. Kita macam mana ustaz boleh pergi sembang dengan perempuan tu, tudung pun tak pakai? Itu kesalahpahaman yang besar tu. Kan? Lepas tu kita nak buat apa kat dia? Dia tak pakai tudung, pekatok dia, tibai dia, maki dia. Ada apa? Saya selalu ceramah kat tuan-tuan. Ada pegawai penguatkuasa. Pegawai penguatkuasa lah. Nampak orang masjid. Cerita ni 2-3 kali saya cerita. Tapi saya nak habaq ekstrim. Pegawai penguatkuasa ni nampaklah 2-3 orang masjid pakai lebay apa semua, dia nak pergi tolong belanja lah, dia pun nak ambil pahala lah. Jumpa dia kedai nak belanja. Orang masjid ni mungkin ekstrim lah kot. Dia dah tak bayar. Tah duit lori mana tiba nak bayar roti canai kami pula. Lampau perkataan tu. Perkataan itu tak patut keluar. Sikap kita, tuan-tuan, kita muamalah, kita berurusan dengan orang yang buat dosa besar. Hatta kepada ibu bapa kita, kalau dia buat dosa besar pun, tetap kita muamalah dengan cara yang baik. Kerana Tuhan akan hitung semua benda. Mungkin hari ini dia berada dalam keadaan iman yang lemah, dia melakukan maksiat. Sebab itu Nabi pernah tegur satu orang sahabat dalam hadis yang masyhur, dia minum arak. Bawa mai dekat Nabi, Nabi kata pukul dia, hukum dia. Sahabat pun kata ada yang tibai dengan kain, ada yang tibai dengan apa ni, pelepah tamar, macam-macam lah, pukul dia pasal dia minum arak, mabuk. Ada yang melampau sikit, maki tambah ke atas. Apa tak guna, mangkak apa semua, maki dia. Nabi kata hang jangan tolong setan untuk menjahannamkan saudara hang. Nabi kata jangan bantu syaitan. Maki tu adalah daripada perbuatan syaitan. Pasal apa pergi maki dia? Kita ada hukum dia cukup lah. Pasal apa yang nak tambah lebih pergi maki kat atas? Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW orang mari berzina, mengaku. Kita baca dalam kisah wanita yang mari berzina kan, yang mengandung tu, Nabi kata apa kat saudara dia?
Wanita yang berzina tu, dia memang mengaku dia berzina, dia mengandung. Nabi kata apa pada ahli keluarga dia? Bahasa Nabi, santunnya Nabi. Nabi kata balik, jaga dia, rawat dia, layan dia elok-elok sampai dia bersalin, bagi dia beranak, hampa pedor, hampa pesah bagi elok-elok. Itu arahan Nabi pada keluarga dia. Balik, pi bela dia, layan dia, jaga elok-elok, bagi dia beranak. Kesalahan tetap kesalahan, tetapi dia mesti dilayan sebagai manusia. Ini pasal itu kita tak boleh kafirkan orang. Man qala la ilaha illallah, siapa yang la ilaha illallah walaupun pada zahirnya dia buat dosa, kerana di sana ada bab yang dia panggil syafa'ah, yang Nabi boleh selamatkan dia. Dan kita dah sebut banyak kali kan tentang bagaimana orang yang dijanjikan bergelumang dengan dosa dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Tapi orang yang sebut la ilaha illallah ni, pertama artinya dia ada tauhid. Pasal itu ada hadis. Tauhid ni artinya dia jaga akidah dia lah. Kan? Agang akidah dia. Mu'taqidan ma'naha, artinya dia menjaga akidah dia daripada perbuatan syirik. Bitarki syirk, dengan dia meninggalkan perbuatan syirik. Amilan bimuqtadaha ijmalan, dan dia semampu mungkin melakukan apa yang diperintahkan. Nampak? Dan wa fi ta'ah, dan yang dikatakan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah ini bitarki riya. Bukan sahaja dia syirik dalam arti kata menyengutukan Allah, tapi dalam ibadah dia menyelamatkan diri dia daripada riya. Riya ni, ni pun benda menarik juga. Riya ni dia serang siapa? Apabila para ulama bincang soal riya, riya ni dia serang siapa? Golongan mana yang dihinggapi riya? Golongan yang menjadi sasaran, target kepada riya adalah golongan yang melakukan amal. Riya dia tak pergi pada orang yang tak semayang. Riya ni dia mai pada orang semayang. Sebab itu riya ni di kalangan kita. Tak ada lagi orang yang tak semayang, orang berjudi riya. Dia kata aku ni, orang tak semayang, aku ni saya kok riya. Pasal apa? Aku tak semayang. Dah. Tak ada. Tak puasa. Tak puasa ada orang riya kerana dia tak puasa. Dia kata aku duk jaga ni pasal apa? Aku tak puasa, aku duk jaga takut riya. Apa pasal aku tak puasa? Tak ada. Sebab itu riya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila Nabi SAW menyentuh tentang 3 kelompok yang pertama dicampak ke dalam neraka, ketiga-tiganya daripada kalangan orang yang melakukan amalan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang pergi berperang di jalan Allah. Mereka itu yang dicampak ke dalam neraka kerana diserang penyakit riya. Sebab itu riya tajuk ahlul ibadah. Riya tajuk ahlul amal. Riya tajuk orang yang buat amalan. Okey. Tuan-tuan, siapa akan riya? Orang naik motor balik masjid ke? Orang naik motor balik pasal malam? Satu dia naik motor, dia balik pasal malam. Naik bawa pun balik dia, bawa apa ayam goreng dia naik. Dengan satu orang lagi pakai kain pelikat apa semua, pakai lebih, naik motor balik masjid. Siapa yang diserang riya? Pasal itu kita kena hati-hati. Ini soal besar. Riya ini Nabi sebut apa? Syirkun asghar. Syirik kecil. Sebab itu orang tak bercakap tajuk riak di kelab malam, orang tak bercakap tajuk riak di tempat maksiat, orang bercakap tajuk riak di masjid. Kerana riak itu pada ahlul ibadah. Nampak? Okey. So dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan dia akan menolong dan membantu umatnya yang mempunyai tauhid, akidah yang benar, dengan syafa'ah. Artinya dia buat dosa tapi dia ada akidah. Ini kelebihan tauhid. Kelebihan tauhid. Kemudian kita tengok lagi satu hadis yang sokong hadis ni. Sokong hadis ni Nabi kata,
yang juga daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata likullin nabi da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Setiap nabi da'watun mustajabah, ada doa yang mustajab. Yad'u biha, dan mereka telah menggunakan doa tersebut. Para nabi ni semua Tuhan bagi doa yang mustajab. Doa yang mereka tahu kata Tuhan akan makbul. Semua para nabi ni dah menggunakannya. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi Nabi kata aku tak guna. Tuan-tuan jangan salah faham. Oh, maknanya selama Nabi hidup tak ada lah doa dia yang makbul pasal dia tak pernah doa. Tak, bukan tu maksud dia. Banyak saja doa Nabi yang lulus. Banyak saja doa Nabi yang mustajab, banyak saja doa Nabi yang makbul. Tapi yang tu rahsia Allah, yang itu kehendak Allah. Yang ni Allah bagi khas pada para Nabi. Artinya Nabi tahu kata doa tu makbul, dia boleh guna, dia punya kuasa tu. Nabi-Nabi lain dah guna, tapi Nabi kata aku simpan. Yang Tuhan bagi ni aku simpan. Tuhan bagi ni aku simpan. Untuk apa? Untuk aku minta kepada Allah pada hari kiamat membantu umat aku. Sebab itu kata para ulama, hebatnya Nabi SAW, dia menggunakan kekhususan itu, keistimewaan itu untuk umatnya, tidak untuk dirinya, tidak untuk keluarganya, tidak untuk keturunan dan kabilahnya. Kalau tuan-tuan ada something yang special, tentulah tuan-tuan akan guna untuk diri kita dulu. Tak salah lah benda tu kan, tak salah. Sebab itu dalam agama ni sifat yang dipuji ithar, mengutamakan orang lain. Walaupun kita ada privilege tu, kita ada kelebihan itu, kita dahulukan orang lain. Yang ni dia panggil ithar. Lawan kepada apa dia? Saya duk sebut banyak kali lah. Lawan kepada apa? Selfish, yang orang putih sebut kan, ananiah. Dia apa pun aku dulu. Tapi Nabi bila Allah bagi doa mustajab ni, dia tak simpan untuk keluarga dia. Dia tak simpan untuk dia sendiri. Dia tak simpan untuk kaum keluarga, adik-beradik, kerabat dia. Dia simpan untuk umat dia. Dan dalam hadis yang lain yang kita dah baca dahulu lebih jelas. Nabi kata apa? Syafa'ati li akabir min ummati. Syafaat ni aku taruh untuk umat aku yang buat dosa besar. Esok siapa yang berjudi, siapa yang berzina, siapa yang mencuri, ini semua daripada kalangan hardcore ni, daripada kalangan orang yang buat dosa besar. Nabi kata yang ni aku simpan untuk mereka. Dia simpan untuk mereka. Sayang Nabi, kerana dia tak mau lihat walaupun satu daripada umat dia masuk ke dalam neraka. Kita baca semalam sirat kan, bagaimana Nabi tunggu di tepi titian sirat. Dia lepas, dia selamat, dia tunggu di tepi titian sirat sambil dia kata bila lalu saja umat dia selamat, lalu saja umat dia selamat. Dia doa supaya selamat. Nampak? Ini pemimpin, pemimpin. Nampak? Okey, habislah tajuk hadis yang pertama kan. Kemudian tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang kedua ataupun bab yang berikutnya yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana bab ini berhubung dengan diberinya buku catatan dan dihisapnya manusia pada hari kiamat. Nampak? Ini tajuk berkaitan dengan hisap. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi bawa tajuk ini untuk sama-sama kita muhasabah lah. Bukan kita nak hisap orang, kita nak muhasabah diri kita insya-Allah. Okey. Bab ini berdasarkan hadis laisa ahadun yuhasab illa halak qalat. Nabi kata tidak ada sesiapa pun yang dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Yuhasab. Siapa-siapa yang Tuhan hisap pada hari kiamat, illa, melainkan siapa saja yang Tuhan hisap amalan dia.
Hisab ni dalam bahasa Melayu kita boleh translate hitung, cek. Pasal itu masyhur perkataan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek sebelum Tuhan cek. Nabi kata mana-mana umat dia yang dihisap oleh Allah halak, celakalah orang tu. Halak ni maksud dia apa? Udziba, diazab. Siapa-siapa yang Tuhan hisap, binasa. Siapa-siapa yang Tuhan hisap, diazab. Siapa-siapa yang Tuhan hisap, neraka tempatnya. Lebih kurang macam itulah. Aisyah bila dia dengar, dia tanya. Dia yang kata sahabat tu. Aisyah ni isteri Nabi, juga sahabat Nabi lah. Dia tanya. Nabi pun boleh tanya. Tu saya kata Nabi pun orang tanya. Sedangkan Nabi lagi ditanya, tiba-tiba mari kita yang kononnya pewaris Nabi tak bagi tanya. Oi, sakan. Ini kan Nabi, sedangkan Nabi pun orang tanya. Nampak? Aisyah kata, "Qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Alaysa yaqulu Allahu azza wa jalla." Aisyah kata, setiap yang dihisap akan diazab macam bercanggah dengan ayat Quran. Aisyah tanya macam bercanggah, lebih kurang macam itulah maksud dia. Aisyah tanya macam bercanggah, macam berlawanan dengan ayat Quran pula perkataan Nabi tadi. Taklah keluar pada mulut Nabi, sakan apa? Dah. Ataupun bahasa kita, orang perempuan, hang tahu apa, hang sengap sudahlah. Ambil bancuh kopi tu. Ini satu juga budaya orang Melayu ni. Budak-budak tak boleh tanya. Pasal tu dalam budaya orang Melayu ni, budak-budak dia tak boleh tanya. Dia tanya sikit, pasal tu bagus iklan dulu kan. Dia tanya Tok Wan dia, pak dia apa? Burung apa? Pak dia jawab. Kita harus sekali dua kali tanya. Tanya banyak budak ni. Orang tua-tua cakap dia menyempuk. Hampa akan nak faham kami. Tak tanya apa, akan nak layan, jawab. Budaya inquiry, supaya dia tanya. Okey? Aisyah tanya, Allah sebut dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah dalam Al-Quran Allah Taala sebut, sesiapa yang diberikan buku catatannya daripada sebelah kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maksudnya dia akan selamat. Tapi Nabi kata tadi, siapa yang dihisap akan binasa, akan celaka, akan diazab. Tapi Quran kata, kami akan menghisapnya dengan hisap yang mudah, selamat. Macam mana tu? Nabi explain. Nabi kata, zakal arad. Yang Quran maksudkan itu bukan hisap yang dipaham oleh Aisyah tu. Tuan-tuan, yang Quran kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, yang Quran kata akan diberi buku catatan itu dari sebelah kanan. Buku catatan kita tu, buku kita tu dibagi sebelah kanan. Yang ni beyond control. Tuan-tuan bukan boleh pisuar kan. Nabi adab kita kadang-kadang benda kecil je tapi kita tak perhati. Nabi ni kanan nabi yu'jibuhu at-tayammun. Benda kecil tau, tapi tuan-tuan ni sunnah besar tau. Kanan. Kita ajak anak kita bila bagi barang belah kanan. Bila nak ambil barang belah kanan. Ajak dia. Pasal Nabi ajak macam tu. Nak makan of course lah. Nak makan lagi kena kanan. Jangan biar anak kita makan tangan kiri. Jangan tampak tangan dia. Satu orang sahabat makan depan Nabi kan. Hadis yang tuan-tuan, yang Nabi sebut lumpuh terus. Kawan tu lumpuh. Maknanya benda tu bukan benda kecil. Ni protokol. Tak kira protokol tak ada lebih besar pada protokol Nabi ya. Kita pergi hiri-hiri tak apalah makan dengan sudu ke garpu ke kanan. Kita kadang-kadang anak-anak kita, wah kecil tak apa budak-budak dia besar
dia biasa daripada kecil. Nabi tanya, "Kenapa hang tak makan?" Nabi tanya lelaki tu, "Kenapa hang tak makan tangan kanan?" "La astati'." Aku tak boleh. Nabi kita makan kanan. Makan dengan kanan. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Dia duduk kata, "Lastata'." Aku doa kat Tuhan, tangan hang tu tak boleh terus. Sahabat kata, lepas Nabi doa tu, lepas Nabi sebut lastata', lepas Nabi sebut perkataan tu, dia tak boleh angkat terus tangan dia. Menunjukkan bahawa siapa yang menyelisihi sunnah, besar akibatnya. Walaupun mungkin pada pandangan kita kecil. Kanan. Kanan Nabi yu'jibuhu at-tayammun. Kanan. Nampak? Jadi orang yang dapat buku belah kanan ni dihisap dengan hisap yang mudah. Nabi kata hisap dalam maksud tu, yang ni dia panggil tafsir Al-Quran dengan hadis. Yang ni tafsir bil ma'thur. Siapa yang tafsir? Nabi. Lah. Nabi kata yang tu Arab. Arab ni maksud dia apa? Okey. Mudah faham kehidupan kita. Ada orang dia dapat buku, Tuhan sekadar buka tunjuk. Orang yang macam mana ni? Orang yang semualah. Orang yang memang selamat lah. Dia buka tunjuk. Syarat buka. Arak ni artinya presentation. Dia persembah. Dia tunjuk, oh ni buku ni, buat ni, okey. Tak ada tanya. Report card ni, report card kan, ada parents yang main duduk tak ada 5 minit. Main duduk, cikgu tanya, nama apa anak? Nama sekian. Oh ya. Ni okey, ni report card dia. Okey, apa semua, apa sikit, sign apa pula. Pasal apa? Tak ada komplain. Bagus. Orang tak pergi main sekolah pun main. Bagus. Tapi ada ibu bapa 2 jam. Yang pak dia kata, awal kau ni. Yang tadi tak ada 5 minit, pak dia tu balik lah. Yang ni 2 jam, pak dia tak balik lagi. Habis satu buku, cikgu bawa keluar buku lain pula. Bawa keluar buku lain pula. Sat lagi cikgu nu panggil main cikgu lain pula. Pecah peluh pak dia. Yang tu dia panggil hisab. Yang awal tadi, yang buka tengok tu, dia panggil arak. So kita dua-dua akan lalui benda tu. Siapa yang Quran kata hisaban yasira, artinya Tuhan hanya buka bentang tunjuk. Tuhan tak tanya, Tuhan tak soal, Tuhan tak petikai, dan Tuhan tak kes dia apa dia panggil dismiss. Kes dia tak panjang lah. Tapi yang Nabi kata man husiba udziba, yang siapa yang dihisap tu, yang bila dibuka Tuhan tanya. Tapi tuan-tuan, di kalangan para ulama juga mereka berbincang, apakah semua yang dihisap, yang Tuhan tanya tu, adakah semua kena? Ni tadi tuan-tuan buka tak tanya, kita mau hak tu lah. Yang tuan-tuan baca tak? 70,000 masuk tanpa hisap. Maksudnya 70,000 masuk yang ni dia panggil fast line, VVIP, masuk. Nama apa? Masuk. Tak tanya langsung. Kalau dalam kapal terbang dia panggil laluan diplomatik lah. Tuan-tuan bisa pergi laluan diplomatik ya. Laluan diplomatik ni dia tak ada soal macam kita ni. Pasport pun tak tunjuk macam tu ya, laluan khas kan. Yang ni 70,000 yang Nabi sebut tu. Yang kita ni buka tengok okey. Tapi kalau buka berjanggut tengok kan, dia tengok pun lain macam kan. Ni kena tanya lebih sikit ni kan. So di kalangan para ulama dia berkata apa? Antaranya An-Nawawi, Qadhi Iyad bersebut macam ni. Bukan semua yang dihisap kena azab. Pasal ada juga yang ditanya tapi lepas. Bisa dengar hadis tu? Yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan saja bentang, Allah Subhanahu wa taala juga tanya. Azan. Okey dan kita buat sikit kesimpulan. Yang kata hisab
azab tadi ni dia merujuk kepada orang yang apabila Allah buka amalan dia ni, Allah bentang amalan dia ni, ada dua keadaan. Satu, saya baca hadis dia. Hadis yang mana Nabi SAW sebut daripada Abdullah ibn Umar. Dia kata Allah dia hisab ni ada yang fissir wa alaniyah. Hisab ni dia berbeza. Ada yang Tuhan buat depan publik. Ada yang Tuhan buat secara berdua dengan dia. Dia tutup kita dengan Tuhan. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah, saya pergi satu mahkamah, okey. Dia suruh kita keluar. Mula-mula kita duduk dalam tu. Mula duduk dalam tu, semua boleh duduk lah. Tuan-tuan kalau tak ada kerja apa pun boleh pergi mahkamah, boleh dengar pergi ya, kan. Mana tahu keluar-keluar jadi lawyer. Tiba-tiba pegawai mahkamah tu kata, ni kena keluar. Semua yang orang awam ni kena keluar, tinggal peguam, hakim dengan saksi. Saya tak tahulah pasal apa. Tapi kita harap esok kita dengan Tuhan ya. Tertutup, secara tertutup di dalam kamar khas. Antara sebab kenapa tertutup, sebab kita tutup aib orang. Itu yang tafsiran man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib manusia di dunia. Aib ni apa dia? Aib yang bukan berhubungan dengan urusan awam. Kita kena beza benda yang public interest, kepentingan awam, yang tu bukan aib. Tuan-tuan nampak satu kawak mai pecah masjid. Polis tanya, apa sebab pakcik tak habaq? Hei, saya tak maulah. Aib. Duk pergi buka aib orang tak tahu hala. Yang ni tak boleh. Tapi kalau benda yang tak melibatkan kepentingan awam, benda yang tak bersangkut dengan awam, tak payah kita duk bersabuk. Urusan orang tak payah duk bersabuk. Dia nak beli kereta apa ke, dia nak pakai baju apa, kita kalau dia tak menikah pun tak payah duk bersabung. Orang ni dia tak berhenti bersabung. Saya selalu juga sebut, tapi nak sebut juga pasal dia tak berhenti juga bersabung. Ustaz tu tak menikah, kita ambil contoh ustaz. Ustaz tu tak menikah pun dia bersabung. Kenapa ustaz tu tak menikah? Ustaz tu menikah banyak pun dia bersabung. Awak yang ustaz tu menikah banyak ah. Apa tak kena orang kita? Nikah awal pun salah. Ustaz tu kenapa dia menikah awal? Digalak ah. Ustaz tu tak menikah lambat. Ustaz tu sakit ke ah? Lemah tenaga batin ke apa? Dia kalut. Lepas kawan tu menikah, dia duk kalut kan, kawan tu menikah, kawan tu pun menikah lah. Tak boleh anak. Sekali lagi dia senak perut. Siapa dia tak boleh anak dia? Kenapa? Maka hidup kita ni tak habis-habis duk kalut urusan orang. Sebab itu saya tertarik bila saya duk study petang tadi, duk study sikit, duk baca lah, nak syarah tuan-tuan ni, duk study sikit. Cantik satu perkataan tokoh ni. Saya quote, dia kata, cantik perkataan dia ni, perkataan dia ni macam smash, tepat. Dia punya tembakan tu tepat. Dia kata apa? Oh, ini perkataan ni kalau siapa dengar, saya ingat semayang taubat 17 kali. Dia kata apa? Tang mana tadi? Wa qala Al-Hasan bin Abil Husain, Abil Hasan. Berkatalah Al-Hasan bin Abil Hasan, sekiranya faidha alimal abd, sekiranya seorang hamba itu tahu dia diciptakan bersendirian, wahdah. Kalaulah manusia tahu dia itu diciptakan dalam perut mak dia bersendirian, wa yamut wahdah, dia akan hidup bersendirian, mati bersendirian. Ada orang mati dengan bini dah? Ada orang mati dengan pak dia? Tak. Masing-masing.
Dia kata kalaulah manusia itu tahu bahawa hidupnya berseorangan, matinya bersendirian, berjalan dan bergerak tidak bergantung kepada orang, maka dia tidak akan menghisap dan mencampuri urusan orang. Kita tahu kita mati seorang-seorang, esok kita dihisap seorang-seorang, buku kita dapat seorang-seorang, semua yang kita akan lalui di atas neraca timbangan Allah itu bersendirian. Untuk apa kita mencampuri urusan orang? Hatta kita akan disoal dalam kubur pun masing-masing. Maka kalaulah benda tu tak ada urusan dengan kita, tak ada kaitan dengan kita, dia kahwin ke dia tak kahwin ke, apa dia buat dalam rumah tangga dia ke, apa urusan dia peribadi dia, jangan kita masuk campur. Tak payah kita bersoal. Baca Quran banyak-banyak, zikir bagi petang banyak-banyak. Okey. So kita bawa tajuk kita balik pada tajuk kita. So dia kata apa? Dia kata yang hisap ni ada hisap yang yang ni kita mau. Of course lah kita mau hak tak hisap langsung tu, hak buka tunjuk lepas. Tapi ada juga yang dihisap, ditanya. Dia kata apa? Tuhan Tuhan mendekatkan kita dengan diri dia. Artinya kita dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita menulis, kita bercakap, semuanya dirakam. Bukan rakaman ni, semuanya dirakam oleh catatan Tuhan. Tak apa, tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan, fayaqul, dekat dengan Tuhan, fayaqul, Tuhan pun tanya dia, a'amilta kadha wa kadha, a'amilta kadha wa kadha. Nak tanya sikit, hang buat tak benda ni? Buat tak? Fayaqul na'am, fayuqarriruhu, dia mengaku. Dia kata na'am, saya buat. Dia mengaku. Kemudian Allah kata, inni satartu alaik fid dunya. Allah kata, setelah Allah bentang dosa-dosa dia, Allah tanya satu persatu, adakah hang mengaku? Ini dia panggil budaya berhujah. Sebab itu agama ni diajak kita berhujah. Hatta Tuhan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hisab, sirat, apa semua tu, sebenarnya bagi Tuhan tak payah pun. Tapi dah Tuhan nak buat, kita tak bersoal lah. Tuan-tuan mangkit esok daripada lubang kubur, dia pegang cekak, tok dalam neraka, tok dalam syurga pun tak ada siapa boleh petikai. Sat, pasal apa masuk neraka? Tak kena tahu mana. Mayang cukup. Tak ada siapa boleh bersoal Tuhan. Tapi dia nak habaq tengok. Dia nak ajak kita dibangkitkan, kemudian disoal. Bukan setakat itu, dia bawa proof. Dia bawa proof. Ni buku catatan ni, ulama kata untuk Tuhan ke untuk kita? Bukan untuk dia. Buku catatan ni bukan untuk dia, tapi untuk kita tengok. Dia nak habaq kata apa? Semuanya dia panggil apa? Ladaihi raqibun atid. Maktub, tersimpan, kemas. Lepas tu dia kata apa? Buat tak? Kita pun mengaku buat. Perkataan ni yang kita nak dengar. Perkataan inilah yang menjadi dambaan dan harapan manusia, yang menjadi doa. Allah kata, inni satartu alaik, aku telah tutup. Dulu masa hang buat, aku tutup dosa-dosa kita ni, Allah yang tutup tuan-tuan. Pasal tu Umar marah. Satu orang yang mengaku, kata dia buat berzina kan, dia kata aku kada wa kada, aku dah buat di hujung Madinah benda-benda macam ni. Umar kata, celaka hang, Tuhan telah tutup perbuatan hang semalam. Siapa pun tak tahu apa yang hang buat dengan perempuan tu. Pagi ni hang memang buka, hang buka benda yang Tuhan tutup. Tapi tuan-tuan jangan duk pusing kono kok lain pula. Hang tengok dia duk buat tak ketahuan dengan perempuan tu, hang tengok Tuhan redha dengan kita. Tuhan sokong kita. Awak abang, hang tengok Tuhan tutup, tak bagi orang tangkap kita. Jangan yang ni kepahaman salah. Allah bagi can tu, bagi peluang. Allah kata di dunia aku tutup, wa ana aghfir, hari ni aku ampun. Artinya apa? Dihisap, tetapi hisap yang mudah, dilepaskan. Hadirin mukminin, mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang boleh kita petik, marilah dalam kesempatan, kesimpulan, pengajaran moralnya, khulasahnya apa dia?
berhentilah kita menghisap orang lain. Tak payahlah kita jadi puspakom orang. Mari masjid duk scan kawan ni, tak payah, berhenti sudah. Kita bukan puspakom Allah. Kita tak dilantik untuk mengscan, untuk menghisap orang. Hisap bukan kerja kita, kerja Allah. Tuan-tuan mari buat amalan, benda-benda yang tuan-tuan nampak mungkar, public, open, tuan-tuan tegur. Urusan peribadi kehidupan dia berhenti. Itu Tuhan yang akan hisap. Kita nak hisap apa? Hisap diri kita, muhasabah diri kita, cek diri kita, tak payah cek diri orang. Kita akan tenang. Orang yang dia sibuk dengan urusan hidup orang, dia akan sakit hati. Sebab itu hasad ni dia akan merosakkan orang yang hasid tu, orang yang hasad tu. Kan? Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang kehidupan di akhirat esok. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya memohon ampun kepada Allah di atas setiap kesalahan perkataan dan juga bahasa yang saya gunakan. Kepada Allah juga kita memohon ampun dan maaf. Kepada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmat saya dan tuan-tuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.